Assalamualaikum, bertemu lagi kita bersembang-sembang, apa lagilah celoteh cerita yang sama lah. Melayankan diri saya ni sambungan pada minggu yang lalu mengenai mak saya dan kami kecil-kecil jugalah macam biasa kan. Betapa kuatnya dia, berapa orang kata sabar, she's strong, she's orang yang kuat lah. Talking about her love, full of love, kaya dengan kasih sayang ni mak saya. Bila bercerita yang minggu lepas saya bercerita yang mak saya ni pertama kali face yang bapa saya ni married, kahwin lagi satu, which is dengan kawan dia, which is jiran kami di sebelah rumah. So how difficult dia nak lalui benda tu lah yang dia tak boleh nak bercerita siapa. Sebab itu minggu lalu saya kata bila dia duduk di depan tunggu bapak saya balik lepas bergaduh apa semua tu, tunggu balik, bila orang tanya buat apa tu Kak Ni, she will cry and cry and cry. Bila dia menangis tu, menunggu bapak saya, kita orang pun mula-mulanya huru-hara lah, nak makan susah, mak tak masak, mak duk sedih menangis selalu macam tu. Jadi kakak saya ni, peranan kakak saya pula ni, peranan kakak saya bila dia tengok mak saya tu menangis, dia apa yang dia boleh masak, bolehlah kalau Abang Din bawa balik lauk ke dia masak lah. Tapi bila tak ada tu, kakak saya ni akan susah hati. Dia akan dukung adik saya, dia akan bawa kakak saya yang nombor 2 tu, Hijah, kakak saya, nama kakak saya yang sulung Nursiah, Hijah, dan saya Intan dan Nilam akan berjalan lah pergi kat rumah Mak Cu. Saya pernah cerita pasal Mak Cu ni. Pak Cu ni ajar kita orang mengaji di surau, macam keluarga angkat lah, macam mak angkat. Jadi pergi rumah Mak Cu ni lah kita orang makan. Mak Cu ni selalu cakap, Mak Cu hari ni tak ada masak apa, ada apa makan lah korang, apa Mak Cu makan korang makan lah. Jadi kadang-kadang ada juga saya tengok Mak Cu ni goreng, masak nasi, telur dengan kicap. Tapi saya ni pelik, kalau lauk-lauk macam tu saya suka. Saya kalau macam lauk, kata mak saya akan masak gulai ke apa, saya tak makan. Saya kalau ikan kembung, kalau ikan sardin tu goreng, lepas tu tok kicap, itu pada saya nikmat tu, sedap tu. Sebab saya suka ikan goreng kecil, ikan goreng yang macam besar-besar ni saya tak, saya suka garing-garing goreng. So makanlah, saya suka sangat tu lah Mak Cu. Telur, tok kicap, itulah apa dia makan, kita orang pun makan lah. Lepas makan tu, kakak saya pun bawa lah kita orang balik kat rumah. Macam biasalah main, dah petang main tu, mak tu masihlah menangis dekat beranda tu, masihlah lagi kesedihan bapak saya. Lepas tu kalau minggu yang lain tu pula, kalau tak ada pergi orang kata rumah Mak Cu, kakak saya ni kan dukung. Ni dah berapa hari, 2-3 hari ni masak, lepas tu dah tak ada, agak-agak macam dah tengok kita orang ni tak makan. Nasib baiklah kami di Kampung Pandan tu, orang kata jiran satu Kampung Pandan, kalau orang kata C9, C10, Jalan F tu memang orang kata B8, B9, memang semua tu we know each other lah, boleh kenal. Sebab bapak ni boleh tahan jugalah orang kenal dia kan. Mungkin dia suka membantu, ataupun dia, nama dia tak tahulah. Dan dia pun aktif dengan UMNO, dengan kempen-kempen dia lah. So kami ni bila tak pergi rumah Mak Cu, kakak saya akan dukung perkara yang sama, akan pergi pula ke rumah Makcik Kamariah di C9, ujung belah sini. C9 ujung belah kanan, ini C9 ujung belah kiri. Jadi masa tu pergi kat sana, makanlah dekat rumah Makcik Kamariah tu pula. Jadi Makcik Kamariah ni dia akan cakap, masuklah makan. Dia ni ada minta adik saya pada mak saya. Tapi kita sambung, kita berehat sekejap, kita sambung selepas ni. Okay? Namun aku tabah menempuhi
segala limpahan ujian yang menimpa, aku berserah kepada Yang Esa. Inilah rintihan pengorbanan. Tadi mana kita pasal rumah Makcik Kamariah. Ini Makcik Kamariah ni pernah cakap susah. Dia minta lah kat mak saya, bagilah anak kau yang bongsu tu, biar dia jagalah macam anak angkat. Sebab mak saya pun asyik menangis, sedih je kan, duk mengenangkan bapa saya ni. Jadi orang jiran pun minta. Yang ada pula Makcik Saudah tu, dekat Jalan E, tak silap saya, Makcik Saudah, dia pun minta kakak saya pula, Ngijah tu. Saya pun tak tahu kenapa orang tak nak saya. Minta. Jadi mak saya ni, bila agaknya dia, orang ni minta, keadaan susah, dia macam mungkin orang kata tersentak atau tersedar atau terbangun. Jadi daripada situ mak saya ni suruh kakak saya ni jaga. Memang kakak saya memang, we all very close lah. Kakak saya ni memang dia jaga kita ni macam mak kucing tau. Kita ni dekat dia mendekap je. Kalau kata orang marah kita orang ke apa semua, dia akan bawa kita orang ni masuk dalam bilik. Mak kalau marah kita orang, dia akan bawa kita orang, dia pun menangis sama. Berkepuk lah kita orang 3 beradik ni. Duduk macam sedih lah, kena marah dengan mak lah. Itu kakak saya lah. Dia sayang ni dekat kita orang ni. Jadi bila minta, mak saya ni tersedar, orang kata tersentak, dia pun mencari kerja. Dia cari kerja, dia minta tolong orang macam kat kedai, dia kerja angkat bantu-bantu ni kedai-kedai runcit dulu kan. Jadi balik saya ingat lagi Makcik Jah. Ni, dia kata bila mak saya dah balik, kadang saya nampak saya pergi kedai, mak kat rumah, dia tanya. Mak dia kat rumah. Kat rumah makan, mak nak apa makan? Ni. Dia pun ambil beg plastik, dia akan taruh lah. Dia akan bagi sayur, dia akan bagi lauk tu, dia akan bagi, ni bawa balik, dia cakap. Abah balik? Dia akan tanya dulu, Abah balik? Dia kata, Pak aku balik? Cakap tak, Abah tak balik. So dia bagilah kalau kita pergi kedai tu. Saya ingat lagi, kami pernah, kalau saya kata saya berniaga di Chowkit tu, bila dah besar sikit tu, duit yang saya kata tu, saya akan beli beras RM1. Dulu kita boleh beli beras RM1. Saya pernah merasa gula 35 sen, susu 15 sen satu tin. Saya pernah lalui lah harga yang macam tu kan dulu. Jadi dia akan bagi bawa balik lah. Dia bagilah ikan 2-3 ekor kan, sayur-sayur dia tahu je dalam plastik, nak bawa balik. Mak macam mana? Mak okey? Sebab orang kasi tahu mak saya tengah sedih. Jadi mak saya baru nak bangun. Jadi bila mak saya ni orang kata bangun balik, dia mencari kerja, dia pergi sana ambil upah itu, ambil upah sini. Mak saya ni punya nak satukan kita orang adik-beradik, 4 beradik ni supaya jangan berpisah. Dia dah takut dah. Makcik Kamariah minta adik saya, Makcik Saudah minta kakak saya. Jadi dia dah rasa macam dia dah macam takut. Jadi dia sanggup. Pagi-pagi saya tengok mak saya, mak ni pagi dah keluar, dia dah siap-siap kerja rumah, dia pergi. Rupa-rupanya dia cuci baju rumah orang. Dia kerja ni semua mesti habis sebelum pukul 12. Sebelum pukul 12 dia akan basuh rumah orang ni. Satu rumah dia akan basuh satu keluarga punya baju. Dia akan basuh rumah ni satu keluarga punya baju. Dia akan basuh pula dekat rumah ni satu baju keluarga, 4 keluarga. Satu keluarga tu bagi RM25. Dapat RM25 satu rumah. Bermakna 2 rumah mak saya dapat RM200. Saya nak bercerita, saya pun sebenarnya saya nak kongsi ni dengan semua dah lama dah, tapi saya tak ada kekuatan nak kongsi perkara ni. Sebab itu kadang-kadang saya tengok di YouTube,
bila orang keluarkan kesusahan mana yang ibu bersama anak mereka yang sanggup bekerja apa saja. Dan kita kalau boleh bantu, kita bantu. Sebab mak saya akan mencari kerja apa saja untuk kami 4 beradik duduk sebumbung in the same house. Sebab itu daripada situ agaknya saya sebaik saya buat tahu mula asalnya tadi hingus. Daripada situ saya tengok mak saya work so hard untuk kita satu family together. Sebab itu saya pernah berniaga di Chowkit bantu mak saya. Sebab saya tengok mak saya kadang-kadang menangis. Sebab kita kadang-kadang lama juga kadang-kadang tak makan. Orang kata benda yang ada darah. Mak saya cakap lama anak aku tak makan benda yang berdarah, ikan bilis, benda-benda gitulah. Tapi walau macam mana pun saya bersyukur. Mak saya akan bekerja. Dapatlah satu rumah tu RM25. Tapi bayangkan tuan-tuan, satu rumah satu family RM25. 4 buah rumah. Mak saya akan keluar pagi-pagi. Lepas tu sekarang habis pula meleleh mata semua, rosak makeup saya, dah tak cantik kan. Jadi mak saya ni dengan duit itu kami makan mewah. Mak saya akan balik Zohor, lepas tu balik mak saya akan masak lah untuk kita orang apa-apa. Itulah dia, kadang-kadang Makcik Jah akan bagi makanan tu, mak saya balik masak, jadi kita orang makan. Itulah mak Kadang-kadang bila kita tengok ada juga mak yang hilang sabar pada anak-anak. Sabarlah, janganlah kita buat perkara yang tak baik pada anak-anak. Kadang-kadang kita fikirkan anak-anak ni dia orang tak minta, dia orang, oh I want to be out in this world. Tak ada. Kita dapat anak-anak, kita bahagia. Kita main dengan dia, kita pakaikan pakaian cantik-cantik, mana yang ada kemampuan. Tapi bila kita unsing, kita susah hati atau kita stres, anak jadi satu orang kata tempat kita melepaskan geram. Itu yang saya tengok banyak kes-kes dera kan. Tapi kita kalau boleh jangan. Sebab saya tengok mak saya, dia satukan kita orang adik-beradik. Tak mau dia berpisah. Orang baru cakap je, engkau macam ni, aku ambil lah anak kau, biar aku bela. Dia dah takut. Dia dah tak nak boleh terima. Dia sanggup bangun pagi, cuci baju orang satu keluarga, mesti lepas tu pergi rumah ni. Saya boleh bercerita sebab apa saya sedih. Saya boleh bayangkan mak saya tu keluar pagi, pakaian dia masih dalam ingatan saya. Dengan ikat rambut dia akan pergi satu rumah ni, habis ni balik. Saya tak pernah pula tengok mak saya balik, aduh letih terlentang, apa tak ada. Dia balik macam satu, mungkin bila dia buat macam tu dia akan melupakan bapak saya ke, dia melupakan kesusahan dia ke, kesedihan dia ke. Jadi dia masak lah. Dan saya ni pula di rumah suka menyanyi, suka celetah, suka bercakap, suka macam-macam perangai lah saya buat kat rumah tu. Jadi mak saya pun salah satu penghibur dia mungkin lah saya. Pepek-pepek mulut bercakap sebab kakak saya buas. Yang adik saya pula diam. Dia akan berkepit dengan kakak sulung saya lah, tolong mak tu duduk diam. Ini saya bercerita ni kebanyakan ni yang dah keramatullah, termasuklah adik saya. Yang tinggal kakak saya tu masih ada kat Nosia. Insan mak saya panggil dia Insan. Dia masih hijau. Adik saya dah tak ada dah. Macam Makcik Kamaria ke, Mak Cu ke, semua tu dah keramatullah. May Allah be pleased with them. Jadi saya minta maaf saya orang kata tadi ditimpa perasaan. Sebab cerita ni sebab saya terbayang mak saya. Saya sayang sangat mak saya. Amat sangat sayang. Saya rasa puas saya jaga dia bersama saya waktu dia sakit hingga ke akhir hayat dia. Dia akan, daripada dia kuat, dia
garang semualah cukup. Bila dia usia ujung, dia ditimpa depression, dia ditimpa mild Parkinson and Alzheimer. Dia jadi baby. Masa dia dengan saya tu, dia memang macam budak. Saya menjaga dia tu, kadang-kadang nak bagi ubat, saya kena berlakon polis, doktor. Jadi doktor, kadang-kadang saya pun berjoget bagi toy. Dia memang ada toy dia. Dia rasa diri dia kanak-kanak, ataupun kadang-kadang dia teringat, dia ingat cerita yang lama-lama. Tapi bapa saya dia tak pernah lupakan lah. Itu dia. Jadi cerita ni, bila mak saya dah bekerja tu, kami dah macam tak adalah pergi rumah makcik minta makan. Kami dah, orang kata, selesa di rumah. Sementara kami nak membesar tu melalui masa tu pun yang mana kadang-kadang macam Makcik Etun, dia selalu datang kat rumah, kawan-kawan mak saya lah. Itu semua all the best memories masa kecil. Makcik Etun tu kalau datang, dia cakap sembang-sembang dengan mak saya. Mana Ijah? Dia kata, kakak saya lah. Kau suruh Ijah tu datang rumah, dia kata cabut, dia kata uban dia. Dia kata dia suka cabut uban. Kadang mak saya pun suka lah gentil-gentil, keluarkan white head, black head muka mak saya ni. Kita memang suka macam tu. Tapi bila buat dengan mak ni, tak adalah kan, dapat upah. Tapi yang berebut nak pergi buat kat makcik Etun tu, dapat 40 sen. 40 sen. Maksud tu 40 sen besar. Banyak lah kita orang boleh beli tu, boleh beli ni. Kalau dulu orang kata pergi kedai beli kacang botak 10 sen. Lepas tu kan beli asam tai lembu, dapat beli. Lepas tu asam katuk, tu semua ada tu dengan duit 40 sen tu. Jadi kakak saya ni memang mewah sikit lah bila dia buat cabut uban tu. Dia dapat, kadang-kadang makcik Etun ni bagilah ekstra. Ada yang pernah, orang kata, tiba-tiba tu kan dia suka kita orang mengentil-gentil tu, tiba dia rasa nak memberi tu, dia bagilah RM2. Kalau dapat RM2 masa tu, orang kata memang dahsyat lah. Dapat RM2 tu kira belanja besar lah. Tapi masa tu tak adalah nak beli coklat yang mahal-mahal ni, tak adalah. Masa zaman dulu coklat kuih-kuih dia lain, biskut-biskut lain. Masa tu biskut pun biskut Bijan, biskut apa lagi, kalau coklat tu coklat Snap dulu ada Snap. Itulah coklat yang paling tinggi lah tu. Jadi itulah kisah saya dengan mak saya ni, betapa kuat. Makcik Etun tu, kalau saya nak ingatkan, dia tu memang kemas lah, rapi orang dia. Dia kalau buat rambut tu, dia akan just put 1, 2, 3 pin, dia dah jadi rambut dia cantik bulat. Yang makcik Kemah ni pula, kalau dekat rumah saya dia datang, dia suka bercerita. Macam Kemah ni, dia sembang apa semua. Nanti gelak dia tengok perangai saya. Dia lain. Saya suka kacau dia. Saya kalau dia datang, nanti saya akan bergelik lah, menari, menyanyi depan dia. Diorang ni suka lah. Tu mak saya bila waktu petang, sebab pagi ni mak saya pergi mencuci kain rumah orang apa semua. Masa tu, bila dah balik petang-petang tu, masa tu lah dia orang nak makan asam ke, nak makan cicah ke, nak orang ni buat cokodok ke, orang ni buat kuih udang ke, orang ni buat tahu ke. Masa tu lah petang tu. Tapi semua berlongkok kat rumah saya, sebab mak saya tak suka berjalan. Tapi cerita ni banyak lagi. So insyaAllah minggu depan kita sambung lagi apa cerita seterusnya. Bye. Suara Hati Dayangku Intan Podcast adalah penerbitan Rush Rosman dari Seni Kita Studio. Boleh menonton video podcast Suara Hati Dayangku Intan di YouTube channel Dayangku Intan TV. Anda boleh juga mendengar audio podcast ini di Spotify Podcast atau Apple Podcast. Inilah rintihan pengorbanan.